kiri merah juga didapati sesuai dengan teknik fertigasi gantung ini. Pokoknya cukup subur dan buah yang dihasilkan pula cukup berkualiti. Impak dari teknik baru ini ternyata memberikan satu nafas baru dalam teknologi pertanian. Ianya amat sesuai dilaksanakan pada pekebun-pekebun kecil maupun pada pengusaha industri pertanian. Dengan harga pasaran ketika ini mencecah sehingga RM15 sekilogram, sudah pasti ianya akan memberikan pulangan yang cukup lumayan pada para pengusaha. Selain cili, sayur petola juga amat sesuai ditanam melalui teknik fertigasi gantung ini. Saya mula menanam ni selama setahun. Dah 7 musim kita menanam petola. Kita menanam saya berpindah-pindah petak secara giliran, tidak menggunakan petak yang sama. Dengan menggunakan konsep serta kaedah seperti tanaman timun, sayur petola juga memberikan hasil yang cukup lumayan buat para pengusaha. Bagi menghasilkan buah yang bermutu tinggi, kaedah cantasan dan melilit tanaman pada penyokong perlu dilakukan. Oleh kerana penanaman secara fertigasi gantung memiliki kepadatan pokok yang tinggi, cantasan yang betul perlu dilakukan. Ia penting bagi memastikan persekitaran tanaman mempunyai pengudaraan, cahaya dan kelembapan yang cukup untuk menghasilkan buah. Sebenarnya, jumlah daun yang optimum amat penting bagi pokok petola menghasilkan makanan menerusi fotosintesis. Penanaman cili secara fertigasi gantung ni saya mulakan pada 10 hari bulan 9 tahun 2011. Yang mana sebelum tu saya menanam timun selama 2 musim, iaitu bermula pada bulan Mac tahun ini. Selepas 2 musim tanaman timun, barulah kita mulakan tanaman fertigasi bagi menyelangkan tanaman timun tersebut. Walaupun masih baru berjinak-jinak dalam bidang pertanian, Encik Jamaluddin Saleh sudah nampak potensi yang ada pada sektor ini. Musim pertama sahaja sudah membuahkan hasil cukup lumayan, iaitu 500 kg pada 2 bulan pertama hasil tuaian. Fertigasi gantung ni saya minatinya kerana beberapa faktor lah. Yang pertama pasal penjagaannya, penjagaan dari segi rumpai, yang mana kita mudah untuk menjaga rumpai sebab ia macam cili ni dia digantung. Yang kedua dari segi kita mengawal serangga. Serangga ni bila kita racun, dia berada di bawah daun, yang mana bila kita spray daripada bawah, dia akan terus kena pada serangga tersebut dan juga pada bunga yang mengembang menghala ke bawah. Itu sifat-sifat cili. Yang ketiga, dia mudah untuk disiram, yang mana kita hanya menyiram pada tempat akar pokok tersebut berbanding dengan di bawah, yang mana kita akan siram terus kepada tanah. Seterusnya dari segi memetik hasil. Memetik hasil kita mudah sebab kita tak perlu nak tunduk, kita cuma petik di atas saja. Dan sebenarnya banyak lagi fertigasi punya kebaikan. Antara lain kita mudah untuk menjaga segi dia punya irrigation. Maksudnya penyiraman tu kita gunakan secara timer. Dan dia akan menyiram secara sendirilah. Apa yang kita hasilkan setakat ni, nampaknya dia punya buah begitu baik sekali, yang mana sebiji kita boleh capai sampai berat 40 gram, yang average-nya lebih kurang 25 hingga 30 gram. Dan dari segi kutipan hasil untuk 600 polybag yang saya usahakan setakat ini, selama 2 bulan tuaian, kita telah hasilkan sebanyak lebih kurang 500 kilo. Dan kita target keseluruhan hasil selepas musim pertama ni kita akan dapat satu pokok 5 kilo, yang mana kita tanam 600 pokok, kita target lebih kurang dalam 3,000 kilo. Tanaman petola memiliki habit pembuahan berbeza mengikut habit percabangannya. Oleh kerana habit percabangannya berbeza, maka sistem cantasan dan memetiknya juga berbeza. Ini penting bagi mengelakkan
pakan pokok dari terluka dan teknik memetik buah sangat mempengaruhi jumlah dan kualiti hasil serta ketahanan hayat tanaman petola. Buah petola yang dihasilkan kalau dari sudah peringkat muda ataupun peringkat yang sudah sesuai untuk dipetik, diameter dia tidak sebesar yang kita perolehi sekiranya kita menanam secara vertikasi. Maksudnya di kepala petola tu diameter dia besar tapi buahnya masih muda, di mana kita boleh dapat weight yang lebih berat, yang lebih dan kuantiti dia lebih baiklah. Mengikut pengalaman saya, kita berjaya mengutip untuk satu pokok sekitar 5 kilo untuk satu musim. Jadi kalau kita menanam satu musim tu 1000 pokok, kita boleh dapat 2 tan. 5 tan untuk satu musim. Penanaman petola melalui kaedah vertikasi gantung telah mampu mengeluarkan hasil lebih awal, berkualiti tinggi, saiz buah seragam dan bebas racun serangga. Manakala hasil penuaian pula antara 2 hingga 5 kali ganda lebih tinggi berbanding penanaman menggunakan sistem yang sama di ladang terbuka. Ya, vertikasi ni sepatutnya diamalkan oleh petani kita lah, sebab dia telah diamalkan di negara maju yang mana dia berteraskan kepada sistem intensif pertanian, yang mana kita tak perlu untuk menunggu masa membajak balik tanah, meracun dan membaiki semula structure. Lepas structure ni, lepas kita buang tanaman kita yang pertama, kita boleh menanam balik secara berterusan. Ini kita dapat memakan masa dan meningkatkan produktiviti. Sektor pertanian sentiasa memiliki masa depan yang cerah kerana peranan asasnya menyediakan makanan kepada penduduk negara. Slogan pertanian asas perniagaan ternyata berhasil apabila semakin ramai yang mula menceburi bidang ini. Maksud vertikasi itu sendiri, iaitu kita mengalirkan baja secara tepat kepada pokok dan kita mengawal pokok dari satu pokok ke satu pokok. Sama kita kawal dia secara polibat dan tidak ada kaitan dengan polibat yang lain. Jadi dengan hasil yang baik, dengan kawalan yang begitu minimum, kita cuma perlukan tenaga yang minimum untuk hasil yang lebih maksimum lah. Jadi dia sangat baik sebenarnya. Walaupun modal permulaan agak besar, namun pulangannya pula cukup lumayan. Ternyata, menerusi teknik vertikasi ini, ianya dapat membantu meningkatkan hasil sayuran negara, menjana pendapatan petani, serta rakyat Malaysia dapat menikmati makanan berkhasiat